Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Saudara dengan pada sini naik dan sekali lagi dapat kita foto di soalan senang ini dalam meneruskan sesi kuliah atau pengisian ilmu kita. Dan sebagaimana yang kita rancangkan, insyaAllah kita akan memenuhi setiap malam dengan program-program ilmu kita, insyaAllah. Dan alhamdulillah sama kita pada malam ini Al-Fadhil Al-Ustaz Yahya Azhar Yahya Al-Battawi Al-Battawi Batu Parlimen Batu ataupun daripada Dewan, ya. Saya sebenarnya ketika saya tengok Al-Battawi ini daripada mana Al-Battawi ini. Sahabat saya sebenarnya sekolah dulu senior saya di College Sultan Al-Syad dulu. Bila melanjutkan pelajaran ke Masjid Al-Azhar. Dan sebenarnya seorang tokoh ulama muda yang sedang meningkat naik sebenarnya. Yang nak dapatkan slot untuk beliau sebenarnya agak sukar. Tapi alhamdulillah ada waktu yang lapang sama kita pada malam ini. Dan sebenarnya ini adalah kali yang kedua Al-Fadhil Ustaz bersama kita. Kalau sebelum ini kuliah subuh dan ini kuliah maghrib lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kebetulan semalam hari Jumaat Ustaz Azhar baru melancarkan buku yang dikarang oleh beliau sendiri, ya. Buku Fiqhul Jum'ah Mazhab Syafi'i, yang mana beliau lancarkan semalam sekali dengan seminar perbentangan buku ni lah. Seminar daripada pagi sampai malam di Quizem. Jadi insyaAllah pada malam ini kita beruntung kerana Ustaz sekali lagi akan mungkin sama ada mengupas sedikit buku yang beliau karangkan ini. Jadi alhamdulillah bersama kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz untuk bersama kita lah untuk berkongsi ilmu dengan buku yang beliau karangkan ini. Jadi saya tak perlu nak panjangkan masa. Saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan kuliah. Wal tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man da'a bi da'watihi ila yaumin la raiba fihi, amma ba'd. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Nanti Allah SWT, fungsi majlis, Tuan-tuan Imam, Tuan Kuasa Surau Jumaat Al-Husna, Muslimin dan Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah maghrib dalam keadaan yang terbaik. Kita sedang beriktikaf di rumah Allah SWT, selesai menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah SWT dan berada dalam program yang terbaik, iaitu taman-taman syurga Allah SWT, majlis ilmu. Dan insya-Allah kita akan cuba membincangkan antara fik-fik yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pagi tadi convocation yang keempat Kuliah Islam Sri Muhammad dekat Maktab Tarbiyah ni,
Jadi sebenarnya convocation keempat ni kita buat kemuncak ilmu dia ialah kita terbitkan buku Fiqhul Jumaah. Dan kita diskusikan sebagai kemuncak ilmu dia. Jadi Fiqhul Jumaah ini satu fiqh yang buku ni melibatkan perbincangan khusus tentang Jumaat aja. Tentang Jumaat. Jadi saya rasa kita wajar dah di Lembah Kelang ini, terutama di Wilayah Setuan, untuk kita melihat semula fiqh Jumaat supaya kita beribadah itu dengan lebih tenang. Sebab apa? Kalau kita buka fiqh Jumaat mazhab Syafi'i yang kita belajar dulu-dulu, di kebanyakan tempat masih lagi tidak berubah. Tapi pengamalannya di Lembah Kelang, terutama di Wilayah Setuan, banyak yang dah berubah dah. Berubah bukan dia meninggalkan mazhab Syafi'i, tidak. Tapi berubah disebabkan kita mengikut apa yang disebut dalam kaedah-kaedah fiqh mazhab Syafi'i. Itu taghayyurul hukum bi taghayyuruz zuruf zaman wal makan. Berubahnya hukum bila berubahnya suasana, keadaan dan tempat. Maka suasana dah berubah, keadaan dah berubah, tempat dah berubah. Mungkin tempat tak berubah, tapi keadaan dan suasana, zaman dah berubah, maka berubah juga. Itu yang berlaku di zaman Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri, beliau ada qaul jadid dan qaul qadim. Maka dalam bab Jumaat sebagai contohnya, qaul jadid Imam Syafi'i kata wajib ada 40 orang mustautin. Tapi qaul qadim kata 4 orang dah cukup dah. Jadi Imam Syafi'i sendiri dalam perkara-perkara Jumaat, dalam asas Jumaat pun beliau berbeza pandangan di antara sewaktu di Baghdad dengan sewaktu di Mesir. Maka semua perbezaan ini sebenarnya banyak dalam kitab-kitab Syafi'i yang besar. Maka wajar kita berkongsi bersama sekarang ni. Kalau dalam bab sembahyang yang biasa, umat Islam saya rasa dah banyak pergi ke layer kedua dah. Layer pertama ialah pandangan-pandangan yang standard. Tapi bila masuk layer kedua, dia dah mula lebih seni lagi. Sebagai contoh, yang standard, sebagai contoh dalam bab sembahyang. Salu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyang macam mana aku sembahyang, macam kamu lihat aku sembahyang. Maka sembahyang itu Rasulullah Allah sebut, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang tu bagi orang mukmin itu pada waktu yang telah ditetapkan. Itu yang standard. Masuk waktu maghrib, sembahyang maghrib. Masuk waktu isyak, sembahyang isyak. Itu standard. Tapi ada layer kedua bila sampai masanya. Hadis-hadis dalam Quran jelas, bila sampai masanya boleh. Walaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Layer kedua mengatakan bila sampai masanya boleh qasar sembahyang. Bila sampai masa boleh jamak pula sembahyang tu. Jadi layer kedua ni untuk yang asas-asas yang umum ni, orang kita dah mula faham, dah mula tahu dah. Dan kita rasa sampai bab Jumaat juga perlu kepada layer kedua. Sebab apa? Layer kedua ini ialah khilaf-khilaf dalam mazhab yang menunjukkan kayanya mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kita dah wajar tahu supaya kita beribadah tadi dengan rasa lebih tenang. Sebagai contoh lagi surau ni, kalau kita baca buku-buku mazhab Syafi'i yang standard, maka kita akan dapati kalau ada 2 Jumaat dalam satu kawasan, Jumaat yang pertama sah, yang kedua tidak sah. Maka sekarang ni dalam satu kawasan ada banyak Jumaat. Dekat di sini dah ada surau An-Nur, walaupun wilayah Setuan ni semua, tapi dekat sini dah ada surau Masjid Ar-Rahimah, Masjid An-Nur, Masjid Ar-Rahimah. Jadi banyak tempat. Macam saya rumah dulu di Sentul Utama, depan rumah saya aja surau Jumaat Sentul Utama. Sebelah Sentul Utama tu ialah Datuk Senu. Ada perumahan Datuk Senu. Datuk Senu tu ada lagi surau Jumaat Datul Mutakin. Azan Bilal sana dengar dalam bilik azan Bilal sini. Maka rapat-rapat tak ada masalah. Jadi dulu macam mana ustaz kita baca apa semua? Kalau satu kawasan ada 2, yang kedua tu batal. Sebenarnya tak ada masalah. Imam Syafi'i dah selesaikan benda 1000 tahun lebih dulu. Imam Syafi'i benarkan bila sampai masanya. Tapi bila sebelum sampai masanya, fiqh tadi gunakan yang mu'tamad, yang standard. Gunakan yang standard, dan itulah betul yang kita belajar tu betul, tak ada salahnya. Bahkan itulah yang standard dan itulah yang mu'tamad fil mazhab. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i.
Tapi bila sampai masanya kita meneliti kepada khilaf-khilaf yang berlaku, maka khilaf yang berlaku ini dia merupakan kekayaan dalam perbandaraan keilmuan mazhab Syafi'i. Biasanya benda-benda khilaf dalam mazhab Syafi'i ini, pandangan kedua ketiga tu ialah pandangan yang agak lemah, ataupun pandangan yang bukan yang muktamad dalam mazhab, tapi dia sama dengan pandangan yang lain. Sebagai contoh, pandangan dalam bab 40 orang, itulah pandangan Qaul Jadid. Qaul Jadid ni masa Imam Syafi'i berada di Mesir, tapi ketika beliau berada di Baghdad, beliau kata 4 orang cukup dah. Dan 4 orang ni Qaul Qadim. Dan Qaul Qadim ni sama dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kata 4 orang dah cukup dah. Maka semua khilaf tadi kita wajar belajar dan simpan dalam poket. Habis simpan dalam poket, dia buat apa? Buat simpan je lah, satu hari nanti boleh digunakan bila sampai masanya. Selagi mana belum sampai masanya, yang muktamad kena pakai. Yang muktamad kena pakai. Yang tertinggi kena pakai. Habis kan khilaf ni kita boleh ambil mana-mana khilaf. Tak, kita dalam nak ambil khilaf ni tak boleh ambil qaul syaz. Jangan ambil cari mana yang paling low sekali, paling lemah sekali, paling syok kat kita. Tak. Bila melibatkan Jumaat ini, dia melibatkan kuasa pemerintah. Jadi bila ada khilaf, al-hakim yurfa'ul khilaf. Pemerintah putuskan mana yang dia nak pakai. Maka setakat ni kita kena pakai pendapat yang muktamad, pendapat yang al-asah fil mazhab, yang tertinggi dalam mazhab. Tapi kalau nak ambil pandangan-pandangan kedua, ketiga atau menentang mazhab, maka serahkan kepada pemerintah. Pemerintah pun tak nak pandai ingat agama. Itu hakikat dia. Pemerintah berikan mandat kepada mufti. Maka mufti memutuskan. Maka diputuskan begitu, begini dan sebagainya. Maka wilayah Setuan, jiran kita wilayah Setuan, ada banyak sangat benda-benda yang dah berubah dah. Dan berubah tadi masih dalam ruang lingkup siasah syariah, masih dalam ruang lingkup kaedah-kaedah dalam mazhab Syafi'i lagi. Dan wajar mereka telah berubah. Dalam atau pentadbir agama Islam wilayah Setuan ada menyebut tentang masjid tidak berqaryah. Maka jangan tanya 40 orang tu. Jangan tanya. Sebab ada masjid tidak berqaryah. Sebab itulah mereka telah sampai tahap untuk mengguna pakai pandangan merentas. Bukan 40 orang, bukan 4 orang, maka dia merentas terus. Dia pakai zahir nas dan dia pakai kaedah-kaedah dalam mazhab Syafi'i, antara tasarruful imam ala ra'iyati manutu bil maslahah. Imam dalam menguruskan keperluan masyarakat dia kena melihat kepada maslahah. Masalah yang paling penting, masalah ni kepentingan. Kepentingan yang paling penting, kepentingan menjaga daruriyat yang pertama, iaitu kepentingan yang paling pertama itu keperluan hifzuddin, menjaga agama. Bagi memastikan agama terjaga, maka pemerintah boleh gunakan kuasa dia walaupun bercanggah dengan pandangan pertama mazhab Syafi'i. Maka dia boleh ambil pandangan yang lain. Maka sebab itulah di wilayah Setuan ada masjid yang tak ada 40 orang. Banyak masjid KLCC tak ada 40 orang. Masjid negara pun tak ada 40 orang. Masa kami buat kajian ni, kita tengok pakai Google semua, tengok mana rumah orang apa semua. Kuartus banyak. Kuartus bukannya mustautin, dia mukim. Sampai masanya habis pencen dah keluarlah, orang lain ganti. Begitu juga dengan imam di masjid masjid negara tu semua mukim, bukan mustautin. Tapi dan banyak masjid-masjid yang tak ada 40 orang. Habis macam mana, adakah kita telah mencalai? Tidak. Itu ialah kuasa-kuasa pemerintah. Maka dia al-hakim yurfa'ul khilaf. Hakim memutuskan khilaf mana dia nak pakai. Itu kuasa yang diberikan oleh syarak kepada mereka. Jadi barulah kita sembahyang, oh tak kisah, tak apa, walaupun tak ada 40 orang mustautin. Tu saya kata kita kena tengok dah layer kedua. Layer pertama itu yang kita belajar dulu, betul. Itulah pandangan yang al-asah fil mazhab, yang paling tertinggi dalam mazhab. Itulah pandangan yang muktamad dalam mazhab. Itu yang kita kena tahu bahawasanya fiqh ni dia taghayyurul hukum, berubahnya hukum tadi, berubahnya zaman wal makan, tempat dan zaman dan juga keadaan. Jadi bila semua tu, bila ada perubahan-perubahan tempat, zaman, suasana apa semua, maka banyak hukum-hukumnya akan berubah. Dia berubah bukan disebabkan kita nak pilih ikut nafsu kita, tidak. Dan dia berubah supaya apa? Memudahkan orang sembahyang, memudahkan orang beribadah. Maka perlu kepada kita meneliti semula supaya kita tidak salah dalam membaca teks-teks mazhab Syafi'i. Ada pun tempat-tempat yang lain tak perlulah ubah. Tempat mana? Nun kat baling sana, tak payahlah.
Sana tu kena pakai pandangan yang al-asah tu, yang muktamad tu. 40 orang, himpun 40 orang barulah wajib, barulah sah sembahyang tadi. Tapi kalau tempat-tempat itu antaranya yang boleh mula buka lembaran-lembaran khilaf tadi ialah antaranya Pulau Pinang. Pulau Pinang bahagian pulau tu, bahagian tanah besar jangan. Tanah besar belum ada keperluan lagi. Sebab tanah besar tu nama dah tanah besar. Tanahnya besar lagi. Pulau Pinang tu tinggal pulau aja. Berenyut orangnya. Dan tempatnya pula masjidnya tak boleh besar-besar sangat. Maka perlu dibuat 2-3 masjid serentak. Atau dibuat di tempat yang bukan masjid pun tak apa. Dan itu yang telah berlaku di Selangor. Selangor membenarkan hotel dijadikan sebagai surau Jumaat, tuan-tuan. Itu satu benda yang menarik dalam fatwa Selangor. Selangor benarkan adanya surau Jumaat di Palma. Hotel di Palma tu ada surau Jumaat, tuan-tuan. Saya kadang khutbah di sana, ramai main ribu orang dia. Itu telah mencanggah dengan konsep hotel. Hotel ni benda privasi. Maka pengurus besar dia, saya lupa nama Datuk apa nama dia. Datuk siapa? Datuk Ilyas, yes. Jadi dia berani untuk hadapi benda tadi. Dia kata walaupun dalam konsep sistem hotel ni, jangan bagi ramai orang datang sebab nak privasi. Tapi dia pegang kepada konsep Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ramai orang datang ke rumah kita, lagi banyak berkat masuk. Sebab di Palma tu bila PKNS kerajaan Pakatan Rakyat ambil, dah macam nak bankrupt dah. Dah tak apa nak boleh dah. Tapi dia cuba ubah dengan sistem hotel mesra ibadah. Kalau dulu tak boleh bawa durian. Sekarang ni bukan tak boleh bawa durian aja, plus tak boleh bawa arak, plus durian. Nak masuk hotel tadi, tanya, tuan nak kami kejutkan solat subuh ke tidak? Dia tanya, kalau nak dia akan kejutkan. Dan dia punya surau tu naik taraf jadi surau Jumaat. Dan waktu dia mula-mula nak buat tu, dia pun risau juga berapa orang lah nak datang ni. Tiba-tiba bila buat kali pertama tu, ramai datang. Dan seterusnya ramai-ramai. Terpaksa tutup kolam tu. Kolam yang pertama kena tutup. Tentunya yang bayangkan kolam kat hotel-hotel lain kan, yang bercawat orang mandi tu. Ini hotel ni, kolam ni depan surau. Jangan buat pakai cawat mandi kat hotel tu. Orang kena semayang dalam tu. Jadi dia tutup pagi tu, dia akan tutup kolam pertama. Dan dia kata kalau ramai lagi datang, dia akan tutup kolam kedua. Nak beritahu ramainya orang datang. Dan dia entertain sungguh orang datang tu. Yang duduk kat luar pun rasa sejuk juga. Dia pasangkan kipas yang ada air tu kan, menyebabkan semua pun sejuk aja pun semua. Dan ramai datang. Walaupun ramai datang, tidak menjejaskan hotel. Tetap privasi tu ada. Tapi datang rahmat, tuan-tuan. Datang rahmat. Dan lepas tu memaju sungguh-sungguh di Palma. Dan berjangkit di Palma lain lagi sekali, maju sekali. Sebab dia mencari rahmat Allah di sebalik benda-benda yang dia nak ubah. Jadi di Selangor dah sampai tahap hotel. Dia juga kalau kita ikut perbincangan di Mid Valley Mega Mall pun akan dibuat surau Jumaat juga. Baguslah. Biarkan tempat tu. TBS juga akan dibuat surau Jumaat. Bagus. Tapi kalau nak cari sampai 40 orang mustautin kat Mid Valley Mega Mall tu jenuh kita. 40 ekor jin mustautin dia ada. 40 orang mustautin tak ada kat Mid Valley tu. Jadi kita lihat bagaimana bagus. Sebab apa? Kita ambil benda-benda khilaf ini untuk apa? Untuk umat kita mudah beribadah. Tapi bukan untuk mempermudah-mudahkan, tidak. Mempermudah-mudahkan itu haram. Tatabuk rukhas. Tatabuk rukhas tak boleh. Sebab contohnya, kita mempermainkan kemudahan yang diberikan oleh para ulama. Kita mempermainkan khilaf yang diberikan pada ulama. Ulama berkhilaf tak pernah niat begitu. Sebab contohnya dalam bab tatabuk rukhas yang haram, melibatkan dia mempermainkan khilaf-khilaf. Contoh dalam bab perkahwinan. Ustaz, saya nak kahwin ni Ustaz. Okey, nak kahwin bagus tu. Tapi saya nak gunakan pandangan Imam Abu Hanifah dalam bab wali. Tak nak pakai wali. Imam Abu Hanifah kata boleh tak pakai wali, sah lagi kahwin. Tapi Imam Abu Hanifah tak wajibkan wali, dia wajibkan benda lain. Maka dia ambil tang tu pada Imam Abu Hanifah, tak nak wali. Dan dalam bab saksi, dia nak ambil pandangan Imam Malik. Imam Malik tak wajibkan saksi, tapi dia wajibkan benda lain. Tapi dia ambil sana sikit, sini sikit. Untuk apa? Keperluan dia. Habis kalau dah buang saksi 2 orang, buang wali, tinggal siapa? Tinggal dia dengan perempuan tu lah. Senangnya hidup. Dan kemudiannya bila nak kahwin kena ada mahar.
Dia membuka hadis. Ni hadis sahih. Sahabat berkahwin dengan surah Fatihah aja. Berani tolak hadis sahih. Saya nak pakai hadis ni. Kita kahwin berdua lah. Dia punya mahar dia suratul Fatihah. Senangnya hidup. Dia mempergunakan. Ulama' tadi berkhilaf bukan itu tujuan dia. Maka dia ada benda-benda lain, dia ada sistem dia apa semua. Jangan duk ambil sana sikit sini sikit, rojakkan. Kalau makan rojak sana sikit sini sikit sedap tuan-tuan. Ini bab agama jangan dirojakkan. Maka itu namanya tatabuk rukhas haram. Tapi yang kita buat sekarang bukan tatabuk rukhas. Yang kita buat sekarang, kita bincang sekarang ialah khilaf dalam mazhab Syafi'i juga, yang menunjukkan kayanya pandangan dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Bila sampai masanya itu yang telah dienakmenkan dalam enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor dan negeri-negeri lain, melainkan Perlis dan juga Akta Pentadbiran Agama Islam Negeri Persekutuan. Itu satu benda yang bagus saya rasa bila mereka stickkan undang-undang tersebut dalam perlembagaan, dalam enakmen dan juga dalam Akta Pentadbiran Agama Islam. Dan antara yang distik ialah kalau nak bincang bab melibatkan ibadat ni mesti dirujuk kepada mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan untuk ta'assub tapi untuk centralize. Bukan untuk ta'assub, untuk centralize. Dan dibenarkan kepada individu untuk mengamalkan mazhab yang lain yang empat. Individu silakan. Tapi kalau dia nak mengajar di hadapan khalayak ramai, maka tak dibenarkan membawa pandangan selain daripada mazhab Syafi'i, melainkan tajuk malam itu memang mata pelajarannya khilaf. Mata pelajarannya memang akan melibatkan muqaranah mazhab. Kalau itu mata pelajarannya tak ber. Kalau sengaja je bawa benda lain daripada Syafi'i, maka dia bercanggah dengan Akta Pentadbiran Agama Islam sebab dia akan menyebabkan kecelaruan. Maka tak boleh kita membawa benda lain. Tapi kalau nak mengamalkan secara individu, ya silakan, tak masalah. Tu boleh buka dalam Akta Pentadbiran Agama Islam Persekutuan dan negeri-negeri lain, enakmen negeri lain. Hampir sama je. Melainkan Perlis dia benarkan empat-empat mazhab tu, ikutlah mana-mana pun. Tapi yang lain dia stickkan kepada Syafi'i. Tujuan dia langsung centralize. Tapi dalam Akta tu dia mengatakan bahawasanya sekiranya mazhab Syafi'i yang muktamad tadi tak mampu nak apply, tak boleh nak di-apply kan, maka boleh mengambil pandangan kedua atau ketiga. Pandangan marjuh maksudnya pandangan kedua ketiga. Tapi kalau pandangan marjuh juga tak boleh nak apply juga, maka boleh merentas mazhab. Boleh merentas mazhab. Itu yang kita berlaku pada hari ini. Kita lihat dalam bab, contoh dalam bab zakat. Dalam bab zakat kita bayar pakai resit aja. Resit itulah ialah harga. Itu bukan pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mestilah ayyakutan mudakhiran. Mesti makanan asasi penduduk negeri itu. Tak boleh dinilai, mesti makanan asasi. Bagi beras. Tapi kalau bagi beras jenuh kita tuan-tuan. Setiap masjid surau kena kebuk beras pula. Bila buat kepuk beras, adalah tikus itu nanti. Dah tikus nanti nak repair lah apa semua, bubuk lah apa semua, dan nilai beras tu akan jatuh. Nilai harga duit akan jatuh. Sebab apa? Bila beras simpan lama-lama, kita bagi dekat orang miskin tu sampai 50 kilo, jenuh nak habiskan dia. Dia pun jual. Dia boleh jual, bila jual harga terjatuh. Bebek bagi cash money terus pada dia. Cash money ini merentas mazhab. Dia menentang mazhab sebab apa? Sebab itu yang paling applicable sekali untuk masa sekarang ni. Maka bagi duit lagi bagus, dan itulah pandangan merentas mazhab. Jadi bagus pandangan merentas mazhab ni bila sampai masanya. Jadi khilaf para ulama ini dibawa dengan penuh tertib. Maka baru cantik dia punya hasil khilaf tadi. Maka ulama tadi berkhilaf bukan tujuan untuk bergaduh, tapi tujuannya untuk memudahkan umat. Itu yang ada kalimat yang mengatakan khilafu ummati rahmah. Maka khilaf di kalangan umat Rasulullah SAW ini rahmat. Maksudnya kalau khilaf tadi diambil dengan cara yang betul, dibawa dengan cara yang betul, bila sampai masanya dah siapa yang putuskan khilaf tadi, maka al-hakim yurfa'ul khilaf. Hakim yang memutuskan, pemerintah yang memutuskan khilaf mana dia nak pakai, barulah cantik perjalanan tadi. Maka khilaf tadi tidak akan membawa pada mazmumah. Maka khilaf itu disebut sebagai khilaf mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar, yang diambil kira. Sebab benda tadi memang keperluan kepada mengambil khilaf-khilaf tadi untuk menyelesaikan supaya manusia senang beribadah, tak ada masalah. Jadi begitu juga kita dekat Kuala Lumpur ni, dekat wilayah Persekutuan ni, dekat Selangor ni, banyak benda-benda yang telah pun mula berubah. Kalau dulu sebab sistem masjid, ada masjid jami', sekarang tak ada masjid jami'.
Kita tak guna sistem masjid jami' dah. Kita guna masjid Jumaat yang hari jami'. Kalau dulu ada sistem masjid satu je, masjid tunggal. Macam Sentul, satu je, masjid jami' Sentul. Tak ada masjid-masjid lain dah. Lepas tu barulah. Sebab apa tak ada masjid lain? Maka sebab kita gunakan sistem masjid jami'. Satu kawasan, satu je masjid. Zaman-zaman dulu tak kisah. Zaman 60-an, Datuk Harun kata, jom orang kampung datang Kuala Lumpur. Teroka bandar tu, nak imbangkan kependudukan di Kuala Lumpur ni, kaum dia. Maka datanglah orang kampung. Ayah saya pun datang, bawa geng-geng dia, hoi, semua datang. Pergi masuk, kamu cuba nak tambahan. Pergi, bina apa semua. 7 rumah sewa, bukan sekadar bina rumah sendiri. Rumah saya ada, keliling rumah saya 3 rumah sewa. Depan tu buat 4 rumah sewa lagi dengan kawan-kawan dia. Jadi banyak rumah. Sebab time tu nak tanah korek je longkang. Tak payah letak batu pun. Longkang tu lah dia punya geran tanah dia. Korek longkang sana, tu aku punya. Sampai longkang sini, tu aku punya. Kita punya pacak je lah. Time tu tak ada siapa nak kata apa pun. Datuk Harun suruh datanglah, pergilah teroka. Lepas tu kata-kata senang nak sapu kan. Tak boleh lah. Kita penuka bandar. Kalau nak ambil silakan, sebab kita penuka bandar, kita tahu hak tu hak kerajaan. Tapi bagilah dengan setimpal. Timpal okey lah. Tak setimpal kita minta lagi. Minta cara baik. Jadi zaman tu tahun 60-an, Masjid Sentul satu je, Masjid Hidayah. Maka bila Masjid Hidayah tu, bila tahun 60-an orangnya baru teroka. Tahun 70-an dah mula lahir. Saya lahir tahun 75 tuan. Muda lagi. Jadi tahun 80-an budak-budak tu dah mula besar. Tahun 90-an budak-budak tu dah mula, ada dah mula kahwin dah apa semua. Tahun 90-an dah tak muat dah. Terpaksalah dibuat sistem, semua tempat bukan macam tu. Terpaksa dibuat sistem masjid-masjid yang tidak jami' lagi dah. Ada banyak masjid. Maka masjid bernama-nama je. Masjid Amrul As, masjid yang menggunakan nama-nama. Kemudian ni guna sifat-sifat pula, khasyiin, mukarrabin, apa semua. Jadi dia tak adalah masjid jami'. Kalimat jami' tu dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab dia dah guna satu kawasan banyak masjid. Kemudian bukan sekadar masjid, keperluan lagi, maka buatkan surau Jumaat. Surau Jumaat begitu banyak, dia banyakkan lagi. Maka tu semua sebenarnya masih lagi dalam perbahasan mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i memutuskan boleh 2-3 masjid satu serentak, satu kawasan bila sampai masanya. Maka kita dah sampai masanya. Bagi tempat yang tak sampai masanya, jangan. Maka tak sah. Sebagai contoh, kita ada syarat-syarat dia. Kalau dalam melibatkan syarat-syarat masjid ni, rumah Allah, maka nak bina rumah kita punya pasal. Nak bina rumah Allah ni ada syarat dia. Kalau macam di Kuala Lumpur, tak cukup, tak ada 40 orang musautin pun dah boleh dah. Bila pemerintah merasakan tempat ni sesuai untuk buat, maka silakan. Di tempat lain tak boleh. Tempat lain kalau tak ada 40 orang mustautin dan tak ada tempat tadi Abratul Mustami'ah, tempat yang dibina untuk penempatan manusia, maka tak sah Jumaat dia. Sebagai contoh fatwa-fatwa negeri Terengganu. Negeri Terengganu mengatakan di pelantar-pelantar minyak tu, pelantar minyak tu walaupun ramai orang offshore tu, walaupun ramai, tak sah Jumaat kat situ. Sebab pelantar tu namanya pelantar minyak. Etes pelantar tu pada minyak, bukan etes pelantar manusia. Maka tak sah buat sembahyang Jumaat kat situ, tapi dia wajib buat sembahyang Zuhur. Kan mereka sur kan. Kalau orang dah biasa nak sembahyang Jumaat juga, dia nak dengar khutbah juga, tukarkan daripada Jumaat kepada Zuhur. Pertama sembahyang tu tukar pada Jumaat kepada Zuhur. Dan kalau nak baca khutbah, tukarkan khutbah tadi kepada tazkirah Zuhur. Ambil teks khutbah tadi, buang aja. Buang ittaqullah, buang apa semua. Sidang Jumaat tu tukar sidang Zuhur macam Allah SWT. Baca. Tak ada masalah. Tapi nak buat Jumaat tak sah. Sebab tempat tadi bukannya tempat penempatan manusia. Dan tidak ada 40 orang mustautin. Jin 40 ekor jin mustautin kat tengah laut tu mungkin ada. Jadi tak masuk dalam kiraan. Begitu juga dengan Masjid Pulauan Man. Masjid Pulauan Man ni masjid yang hebat. Harga 2 juta. 2 juta, masjid kristal. Jadi dia tak sah buat sembahyang Jumaat. Jadi kalau nak buat masjid mahal antara mana pun, kena tengok dulu, jangan duk buat main pacak macam tu aje. Walaupun mahal harga dia, tak sah sembahyang Jumaat. Sembahyang lain silakan. Sembahyang Jumaat tak boleh. Sebab apa? Kenapa dekat Kuala Lumpur boleh pun, tak ada orang 40 orang pun boleh? Sebab Kuala Lumpur dah sampai masa dia. Dah sampai masa kita mengambil pandangan-pandangan yang lain. Kita mengambil pandangan merentas mazhab dah. Atau kita ambil pandangan zahir nas dah. Atau kita ambil kaedah-kaedah
dalam mazhab Syafi'i melibat kaedah telah terbaca tadi. Beberapa kaedah yang menyuruh siasat syariah untuk menubuhkan juga masjid walaupun tiada orang mustautin di situ. Tapi di Terengganu tak perlu. Sebab tempat tadi memang tidak ada penempatan manusia, yang ada daripada ketika bangunan aja. Maka tak perlu buat. Dan dalam masa yang sama tak ada keperluan macam di Kuala Lumpur, keperluan dia ramai. Masjid LCC tu 17,000 orang boleh muat. Itu pun melempah lagi. Sebelah tu ada lagi surau Muslimin, bangunan dua bangunan berkembar tu. Dulu ada surau Muslimin, surau Jumaat. Belakang tu ada surau Tabung Haji, Masjid Tabung Haji. Melempah orang kalau demo sampai ke jalan. Belakang tu ada RSB pun ada surau Jumaat. Sana sikit ada Bank Islam pun surau Jumaat. Bank Islam surau Dada Boy tu berenyut orang dia. Collection dia setiap minggu RM20,000. Jangan duk main-main, banyak betul. Kawan-kawan kita Bangla yang tukang kutip duit tu bawa duit tu dengan troli. Bawa dia punya tempat kutip duit tu. Membusut nak bilang berapa jam tak tahu habis. Maka memang hebat sungguh. Banyak surau Jumaat kat situ. Serentak buat. Maka boleh bila sampai masanya. Di Pulau Wan Man tak boleh. Apa sebab nak buat pula? Nah, masjid-masjid pun banyak. Ada pernah satu cerita tu, kawan saya dapat cerita. Bila sana azan, dia seberang sungai sana ada masjid, seberang sini pun ada masjid. Bila sana azan, bila sini azan. Bila sini tiba-tiba dia rasa cepat sangat azan dia hari ni, cepat sangat habis. Rupanya kawan tu azan, dia sambung azan kawan tu. Baru terasa apa hal cepat sangat habis. Rupanya dia sambung azan kawan tu. Jadi dekat, tapi cuma dia dipisahkan oleh sungai. Oleh selat tu lah, tempat Pulau Wan Man tu lah. Jadi walaupun dekat tapi dipisahkan oleh pulau tadi, oleh sungai tadi, maka oleh Kuala tadi, Kuala Terengganu tu, maka dia tetap juga sah walaupun dekat, tapi ada pemisah dia. Ni Pulau Wan Man tak perlu lah untuk buat Jumaat. Tapi mufti pun bagi ni juga, taklah dia katuk terus. Dia bagi sekiranya suatu hari nanti Pulau Wan Man tu dah ada 40 orang mustautin, silakan. Jadi dia bagilah klausa tu. Jadi kita lihat itulah di antara saya nak bagi tunjukkan paparan-paparan bahawasanya wajar kita tengok layer kedua. Terutama kita berada di Lembah Kelang ni. Lembah Kelang, fiqh Syafi'i itu telah mula berevolusi. Menyebabkan kita juga kena upgradekan kita punya daripada Windows zaman dulu kepada Windows 8 ke Windows apalah sekarang ni, Windows 10 ke apa. Kalau kita pakai Windows dulu lagi, jenuh lah kita kan. Orang dah tak boleh terima dah perisian tu. Bukan sebab perisian tu salah, betul perisian tu, tapi orang lain dah upgrade semua dah. Kita tak upgrade lagi, maka rugi dan kita tertinggal dalam laluan ilmu, tuan-tuan. Oleh sebab itulah kami merasakan wajar untuk kita terbitkan buku ni dan kita berkongsi dengan masyarakat. Dan insya-Allah minggu depan pun saya ada di Bank Islam untuk diskusikan buku ni selama 4 bulan. 4 bulan tu maksudnya bukan setiap hari, setiap Jumaat, minggu kedua, untuk dibincangkan sikit supaya masing-masing faham begini dia. Dan bukan sekadar perbincangan fiqh saja kita buat, tapi kita juga bincang dalam Jumaat ni benda-benda melibatkan kehebatan Jumaat, tuan-tuan. Jumaat ni satu hari yang sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Hebatnya Jumaat ini cukuplah sekadar kita mengambil 1-2 hadis yang menggambarkan hebatnya Jumaat, tuan-tuan. Antaranya saya ambil 2 hadis yang cukup. Pertama, Rasulullah SAW sebut Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah wa a'zamu indallah min Idul Fitri wa Idul Adha. Rasulullah sebut Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari ialah hari Jumaat. Wa a'zamu indallah, yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah hari Jumaat. Dan Rasulullah ulang balik, maksudnya taukid, penegasan. Wa a'zamu indallah min Idul Fitri wa Idul Adha. Bahkan sangat-sangat hebat hari Jumaat itu sebagai perayaan mingguan berbanding dengan perayaan tahunan, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini bersalahan dengan orang Melayu. Orang Melayu tak bagi cuti hari Jumaat, tuan, mau demo depan pejabat kita. Maka orang Melayu ni memang Idul Fitri dan Idul Adha sangat hebat. Tapi Rasulullah sebut di sisi Allah Jumaat lagi hebat berbanding Idul Fitri dan Idul Adha. Sebab apa, tuan-tuan? Para ulama bincangkan hadis ini, itulah dia rahmatnya Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad. Sebab didatangkan hari hebat ini setiap minggu, bukan setahun 2 kali. Setiap minggu Allah datang hari hebat. Maka nak cerita hebat tu banyak, tuan. Satu buku ni banyak kehebatan kita boleh kaji, banyak hadis yang kita letakkan di sini. Cuma saya bawa satu hadis yang telah diriwayatkan oleh 5 orang perawi hadis yang statusnya hasan. Imam Tirmizi mengatakan satunya hasan, bukannya dhaif.
InsyaAllah kita azan dulu. Allah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah kita tengok satu lagi hadis yang menggambarkan hebatnya Jumaat. Ada banyak hadis yang kita bincangkan dalam buku ni. Cuma saya petik dua hadis saja. Pertama, hadis yang Rasulullah SAW sebut bahawasanya hari Jumaat ni hari yang paling hebat di sisi Allah SWT. Lebih hebat daripada perayaan tahunan. Maka para ulama mengatakan inilah rahmat Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad. Sebab Allah datangkan hari rahmat itu hari Jumaat setiap minggu. Maksudnya kerahmatan itu datang setiap minggu. Rahmatan dalam bentuk banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang doa-doa yang mustajab. Bukan sekadar doa mustajab, dia diberikan ganjaran-ganjaran tentang pahala-pahala yang betul banyak dan dosa-dosa yang diampunkan.
Dan itulah di hari rahmat yang Allah datangkan setiap minggu. Nak menggambarkan hebatnya rahmatnya, Allah nak bagi kita betul-betul benda besar, maka Rasulullah SAW sebut adalah sebuah hadis yang sebagai hadis terakhir kita pada malam ini, menggambarkan hebatnya Jumaat yang kita kena rebut sangat-sangat ni. Sebab Rasulullah mengatakan, man ghassala wa ghatasala wa bakara wa batakara wa lam yalghu wa masyaya wa lam yalghu wa dana minal imam likulli khutwatin amalu sanati siyamiha wa qiyamiha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mandi, maksud mandi pagi Jumaat, bukan mandi saja je, mandi pagi Jumaat, ataupun dia tak mandi sunat pagi Jumaat, dia mandi wajib. Mandi wajib tu dapat sunat sekali lah. Tapi kalau dia tak mandi wajib, dia mandi sunat pagi Jumaat, dan dia bersegera pergi ke solat Jumaat. Segera ni selagi mana imam belum sampai di mimbar. Kalau imam dah sampai di mimbar, pintu semua tutup dah. Pintu pahala tutup dah. Tapi pintu tanggungjawab ada lagi. Jadi selagi mana belum sampai imam di mimbar, itu masih lagi cepat. Jadi siapa yang mandi kemudian datang cepat dan dalam keadaan berjalan kaki, walam yarkab, dan tidak menaiki apa-apa kenderaan. Kalau saya nak naik kereta macam mana? Di mana dia parking kereta tu? Kalau naik motor, di mana dia parking motor? Maka lepas dia parking kereta tu, dia berjalan pergi ke muka pintu masjid. Maka Rasulullah sebut setiap langkahan dia tadi datang ke masjid dengan syarat apa dia? Walam yarhu. Dia tidak melakukan benda-benda lara. Apa dia benda lara? Dia hendaklah diam, tak boleh bising-bising dalam masjid, tak tidur, hatta tak bercakap semua, sampai tegur orang pun tak boleh. Siapa kata pada sahabat dia uskut, diam, fakat lara, dia yang hilang pahala. Habis ustaz saya tegur, saya hilang pahala. Habis dia macam mana? Kalau kita yang tegur hilang pahala, yang kena tegur gentung. Kena faham baik-baik tu. Yang menegur pun tak boleh, yang kena tegur tu gentung. Tak ada pahala langsung. Maka dia tak buat benda tu. Ataupun Rasulullah sebut, man masal khasa fakat lagaut. Siapa main batu kerikil, hilang pahala dia. Batu kerikil zaman dulu ada, masjidnya tak ada macam ni hebat apa semua. Dia ada banyak batu-batu semua. Tengah sambil dengar khutbah Rasulullah tu, ada sahabat main batu kerikil. Rasul tegur, siapa main batu kerikil, hilang pahalanya. Maka tak main kawan tu. Zaman sekarang tak main batu kerikil, dia main tongkol besi. Tengok besi. Ustaz baca harakah, ustaz takkan tak boleh. Harakah pun tak boleh. Utusan lagi besar tak boleh dia. Tu kena faham baik-baik. Jadi kita lihat tak boleh. Tapi kalau buat nota je bagus. Buat nota pancar kan. Enter bagi pada orang lain ni nota khutbah tadi. Macam Selangor lagi senang, PDF tu dah ada kan. Dapat PDF tu sebar PDF aja. Apa hadis imam tu tadi tak dapat tangkap lah. Don't worry, jangan risau. Download aja, PDF ada dekat laman mufti tu kan. Dia download aja. Ambil dah PDF dia, boleh sebarkan PDF. Tengok, oh ini hadis tu tadi. Boleh hafal dan sebagainya. Jadi dia tak buat benda-benda lara yang menghilangkan pahala. Rasulullah sebut likulli khutwatin ajru sanati siyamiha wa qiyamiha. Likulli khutwatin, bagi setiap langkahan dia daripada mana tempat dia parking kereta tadi, berapa langkah sampai ke muka pintu masjid, ajru sanati siyamiha wa qiyamiha. Selangkah dia berjalan, setahun berpuasa dan setahun qiyamul lail, tuan-tuan. Patutnya siapa yang parking jauh-jauh jangan muncung-muncung. Bila parking jauh-jauh, jalan-jalan sampai muka pintu tu senyum aja. Sebab apa? Alhamdulillah 200 tahun. 200 langkah daripada parking tu. Ni duk orang marah apa masjid ni, parking tak cukup apa semua. Jangan merepek-repek tuan-tuan. Dah rasa datang lambat tu dah berjalan je lah sana. Dan berjalan tu kalau rasa 300 langkah tu sampai muka pintu tu senyum aja. Alhamdulillah 300 langkah. Habis siapa yang paling sikit langkah dia? Tok Imam paling sikit depan tu je parking. 10 langkah dah sampai dah. 10 tahun aja. Dia jangan marah-marah. Tok Imam tak apalah, dia parking depan tu je, saya sana tu. Maka sebenarnya Allah nak bagi langkahan yang banyak pada kita. So lepas ni jangan-jangan ada yang mencebik muka lagi. Oh susahlah, jauh lah apa semua kan. Bila jauh tu benda besar Allah nak bagi. Kalau dekat tu kita dapat pahala lain pula. Dia dapat pahala bawa orang semayang pula. Pahala ramai ikut semayang, dapat pahala semayang pula. Walaupun pahala parking depan tu je 10 langkah dah sampai dah kan. 10 tahun aja qiyamul lail. Tapi itulah dia nak begitu besar tuan. Sebab itulah kita sewajarnya kongsikan. Biar orang perempuan pun dapat juga pahala tu.
Takkan perempuan tak nak, tak apalah, biar suami kita dia 200 tahun qiyamul lail dan 200 tahun puasa. Nak puasa 200 tahun ni, jangan sembang lah tuan. Jangan sembang nak puasa 200 tahun. Nak qiyamul lail 200 tahun, jangan sembang nak qiyamul lail 200 tahun. Maka itu hebatnya Jumaat tuan. Hebat Jumaat bagi siapa yang ambil berat tentang Jumaat, maka anugerah pahala yang sangat besar. Tapi kalau dia buat tahu mandi Jumaat benda, Ustaz, pagi-pagi tadi mandi. Pagi tadi memanglah tu, pagi tadi mandi saja je. Mandi Jumaat ni dia kena niat dengan mandi Jumaat. Bila dia niat, maka membezakan perbuatan dengan amalan ialah niat. Maka innamal a'malu binniyat. Niat saja kau mandi pagi Jumaat kan Allah Taala. Mandi. Mandi kemudian dia datang cepat. Kemudian dia duduk dekat dengan imam, maksudnya 4 saf yang pertama. Dan kemudiannya dia tak buat benda-benda lara, tak tidur, tak menyembang apa semua. Dengar khutbah tu. Dengar khutbah. Biar khutbah cerita pasal beberapa tempatan pun dengar je lah. Yang penting institusi khutbah tu yang suatu hormat kan. Dengar. Bila dengar, maka itu pahala yang sangat besar. Maka itulah yang menggambarkan bahawa kita, kepada kita sangat besarnya kehebatan Jumaat. Allah saja nak bagi tuan-tuan. Allah saja nak bagi. Sebab itulah kita setuju sangat dengan Selangor dan wilayah sekarang ni yang sedang merancak membiarkan dan membenarkan surau-surau Jumaat tumbuh bagai cendawan. Saya tengok tempat saya mengajar tu di Surau Mutmainnah Padang Perdana. Sebelah Mutmainnah tu Masjid Mustaqimah. Masjid Mustaqimah Padang Perdana. Dekat-dekat aja. Sebelah-sebelah aja. Tapi dia buat sebab apa? Sebab tempat tadi memang wajar buat. Sebab di sebelah tu Surau Perdana ni dah ada flat, ada kondominium semua kawasan tu. Merenyut orang dia tuan. Dulu tak apalah, tak ada flat kondominium situ. Yang ada rumah teres saja, cukup semua pergi sembahyang dekat Masjid Mustaqimah saja. Tapi sekarang ni Masjid Mustaqimah pun dah penuh. Maka buat surau Jumaat tadi, surau Jumaat pun penuh tuan-tuan. Maka wajar kita banyakkan lagi. Bila kita banyakkan lagi, menyebabkan orang perempuan pun dapat datang solat Jumaat tuan-tuan. Bila orang perempuan dapat datang solat Jumaat, itu pahala yang besar juga mereka dapat. Misalkan kaum perempuan tak wajar pergi sembahyang Jumaat. Tuan-tuan, zaman dulu memanglah kita mengatakan orang perempuan ni wajar sembahyang kat rumah aja. Sebab besar, sebab mendatangkan fitnah kalau pergi sembahyang di surau masjid. Tuan-tuan, zaman dulu orang perempuan ni memang tak banyak pergi tempat lain. Tempat yang paling banyak dia pergi ialah masjid. Tapi zaman sekarang dibanding nak pergi masjid dengan pergi pasar malam, banyak mana pergi pasar malam lagi pergi masjid. Maka sebab itulah tak ada fitnah hanya pergi ke surau sekarang ni. Sebab dia keluar pergi kerja tu lagi banyak fitnah daripada dia pergi ke surau. Pergi surau pakai tudung kan. Tudung tu labuh sampai ke lutut pula tu. Cuba tak masuk sini, terus pergi pasar malam sana je. Tak ke pelik orang. Ajar silap jalan kot ni. Kita pula jadi pelik. Tak ada saja nak lalu sini. Ajar silap jalan ni sana tu. Jadi pelik pula kita pergi lalu sana kan pasar malam tu. Jadi zaman sekarang ni sebenarnya datang ke surau lah tempat yang paling tak ada fitnah. Dengan tudung sampai ke lutut, fitnah tak mana lagi tuan-tuan. Zaman dulu memanglah, sebab apa? Sebab dia tak pergi bekerja. Dia tak pergi naik motor sana kemari. Dia tak pergi pasar malam. Dia tak pergi Pekansari. Dia pergi mana? Dia pergi surau. Dia pergi surau masjid dan dia pergi rumah jiran-jiran itu je. Maka disitulah tempat yang paling banyak dia keluar masuk kebarangkalian fitnah tu ada. Tapi sekarang ni dia buat benda lain, dunia tu lagi banyak daripada dia pergi surau. Maka kena faham konsep fatwa-fatwa para ulama tadi. Maka berubahnya zaman, maka berubah juga benda-benda yang kita perlu tengok balik. Jadi sekarang ni wajar orang perempuan datang. Cuma kita buat elok-elok laluan dia. Saya berkenan pada Masjid Tayyibin. Di Selangor ni Tayyibin dekat dengan dekat dengan Forest Frame tu, dekat ada nak pergi ke Bukit Lagung. Bukit Lagung tu ada satu kawasan taman, ada Masjid Tayyibin nama dia. Taman Bidara. Situ ramai-ramai orang beli rumah umur sebaya je. Bila pencen pun umur sebaya je. Dia tak tahu nak buat apa hari Jumaat, suami pergi semayang, isteri pun ikut pergi semayang. Dan diorang buat sistem semayang dia tu, laluan keluar masuk tu, orang perempuan ada laluan dia, orang lelaki ada laluan dia. Bila hari Jumaat menyebabkan tak bercampur. Ini hari Jumaat, tandasmu tandasku juga. Habis orang perempuan yang pergi tandas lah. Penuh orang lelaki tandas hari Jumaat tu. Sebab tak ada orang perempuan. Jadi kalau dibanyakkan masjid, dibanyakkan surau Jumaat, maka ada ruang lah untuk perempuan datang.
Bila perempuan boleh datang tuan-tuan, pahala yang sangat banyak. Itu pun satu hadis kita cerita tu, ada banyak lagi hadis yang menggambarkan memang Allah nak bagi anugerah tuan-tuan. Memang Allah saja nak bagi je. Saja Allah SWT nak bagi. Bayang selangkah pergi ke muka pintu masjid tu, setahun qiyamul lail, setahun puasa. Memang Allah saja nak bagi tuan-tuan. Cuma saya dah kata saya nak baca satu hadis saja. Saya tak nak baca hadis kedua lah. Hadis kedua tu nanti-nanti bila kita ada kelapangan, insya-Allah kita tengok buku ni daripada musa-musa pertama, bagaimana banyak hadis-hadis yang Rasulullah paparkan tentang hebatnya hari Jumaat, hari yang memang Allah Subhanahu taala nak bagi rahmat pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang umurnya pendek. Tapi walaupun umurnya pendek, ada hari hebat. Hari hebat yang insya-Allah kita akan teroka hari-hari hebat ni berdasarkan hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Allah Subhanahu taala, insya-Allah bila ada kesempatan. Jadi saya suka tolong pertemuan kita pada malam ini. Saya pun tak bawa buku tuan untuk ni, saya naik motor hari ni. Lepas habis konvo saya balik terus. Nak rehat dulu. Jadi nak pergi pejabat tu malas nak buka-buka kunci. Jadi saya ada bawa 2 buku je. Siapa yang nak boleh ambil 2 buku ni je. Yang akan datang saya akan bawa buku-buku lain lah untuk kita sama-sama, kalau siapa yang nak berkongsi dia punya maklumat secara hard copy, tengok hadis macam mana, kita siap buat tahris hadis tadi, dan kita dapatkan daripada bahan-bahan daripada kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Mu'tamad ni ialah kitab yang terbaru dalam mazhab Syafi'i, dan yang terbesar yang insya-Allah akan dijadikan sebagai satu kitab rujukan mazhab Syafi'i di dunia Melayu. Kalau siap semua nanti 11 jilid. 11 jilid tu panjang agaklah. Jatuh kena kaki bengkak. Dia nak ngabih baca tu pun jenuh. Kalau ngabih baca tu pun jenuh, nak menyiapkan terjemahan tu pun sakit kepala tuan-tuan. Daripada macam tu dia macam ni saya menyiapkan. Dekat 8 tahun sampai hari ni masih lagi 1 jilid tak siap lagi. 10 jilid terjemahan siap dah. Jilid yang ke-11 ialah perkara melibatkan dia punya mukadimah dia. Mukadimah tu lambat sikit sebab ada benda kita tak gaji, metodologi dia buat macam mana, metodologi penulisan dia. Dia punya banyak benda lah kita nak kongsikan dengan membaca semua. Jadi insya-Allah kalau selesai jilid ke-11 ni, ada kalau tak ada haral melintang, kita akan jadikan sebagai satu hadiah kepada Sultan sempena hari keputeraan dia hujung tahun nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan sempatlah kita siapkan. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran al-fadil Ustaz Azhar Yahya Al-Matawi atas penyampaian kuliah dan kepastian kepada buku yang beliau karangkan dan beliau semalam Fiqh Jumaat Mazhab Syafi'i. Sejak rasa tak berkelit, tak tahulah. Mungkin sebarang untuk siapa yang berminati tentang fiqh. Memang Ustaz Zahar ini memang seorang yang insya-Allah pakar dalam fiqh sebenarnya. Insya-Allah jadi kita bersyukur kerana dapat menjumpa Ustaz ke surau kita ni. Dan saya merasakan bahawa tak cukup kita bersama pada malam ini sebenarnya. Jadi saya sebenarnya insya-Allah akan berbincang dengan pimpinan dan juga kuasa silat pada kelapangan masa, insya-Allah. Kita akan cuba untuk bawa lagi secara tetap, insya-Allah. Dan kita akan kupaskan lagi, kita akan bincang nanti. Itu pun saya tak pastilah sama ada Ustaz masih lagi kelapangan. Harapnya tidak, harapnya ada lagi kelapangan. Harapnya belum lagi bermula. Dan Ustaz pun dah sekitar dekat sini je. Masalahnya kalau masih lagi ada kelapangan, kita jemput lagi dan kita bincang secara detail. Dan saya rasa ramai yang berminat, terutama tentang fiqh Jumaat ni. Sebut dia fiqh Jumaat ni, kalau tengok pada ketebalan buku ni banyak saja. Itu baru mazhab Syafi'i. Jadi saya rasa kita berminat untuk nak jemput Ustaz, untuk nak kupas dan bincangkan yang lebih lagi, insya-Allah. Jadi apapun semoga ada kesempatan untuk kita bersama lagi, insya-Allah. Dan bagi sebab terima kasih kepada Ustaz kerana bersedia untuk hadir ke surau kita ini. InsyaAllah bertemu di lain hari, insyaAllah. Jazakallah khairan sekali lagi. InsyaAllah kita teruskan dengan semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.